Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang di pukul hampir pukul 6. Before dekat masih dekat dapur ni. Sementara nak tunggu apa? Sambal Umifo tu kering. So Umifo nak salam perkenalan lah untuk sahabat-sahabat Umifo di di tempat dia, nama kita apa, Nurul Usrah bersama Umifo. So salam perkenalan untuk sahabat-sahabat Umifo semua. Terima kasih kerana sudi sama-sama duduk dalam grup Usrah ni. Alhamdulillah, Allah yang mempertemukan kita dan segalanya bergerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila kamilah. Okey, salam pengenalan ni alhamdulillah Umifo dah kenal, alhamdulillah. Setiba ini petang-petang ni Kamila. Umifo dia duduk di dapur ni tunggu masakkan sambal tu lambatnya kering. So nak berkenalan dengan sahabat-sahabat di di Usrah Umifo, dan kalau ada yang boleh bagi salam, insya-Allah. Waalaikumsalam ila kamila. So nak buat apa petang-petang macam ni? So Umifo nanti kita sambang, kita nak bincang lah. Kita nak buat sikit lagi, kita nak buat tajuk kita nak satu tajuk yang kita berbincangkan. Bila Usrah ni bersama-sama, kita nak ada pilih tajuk dan ada siapa-siapa yang sudi bagi tajuk dan boleh kita sama-sama bincangkan bersama-sama Umifo, insya-Allah. Kita sama-sama mendalami lagi ilmu agama, insya-Allah. So Ila Kamila lagi, saya rasa ada 27 orang. Rasanya kalau 27 orang tu pun dah cukup dah satu quorum bagi kita. Kalau kita siapa yang ada free ketika ni boleh ulurkan salam perkenalan, salam ukhuwah bersama Umifo, insya-Allah. So ada tak yang ada kelapangan? Maaf tak invite dulu. So kadang-kadang Umifo ni memang suka terkejut-terkejut. So hari ni rasa macam ada free petang ni sikit. So sementara nak tunggu sambal Umifo masak. Hari pun pukul 6. So ada tak kawan-kawan kita di di grup Usrah bersama Umifo, ada ke? Adakah sekarang? Adakah mereka yang live sekarang? So boleh salam perkenalan dari Umifo. So ahlan wa sahlan, mudah-mudahan ala kamila. So macam mana nak invite grup? Tak ingat, Umifo tak ingat nama. Tak ingat bukan sebanyak ada 27 orang tu. So ada tak yang sudi-sudi sama-sama kita sembang petang ni, ada ke tak? Tak ada pun tak apa, mungkin kadang-kadang sibuk. Saya tak ada guru ngaji persoal belanja dengan aja. Apa tu? Saya tak ada guru ngaji personal. Belajar dengan Yuku je. Oh, tapi dari dulu dah ada kan guru ngaji lah Kamila? Dah ada kan guru ngaji Quran ke? Baca Quran. So memanglah kadang-kadang kita nak dapat guru ni bukan mudah. Kadang tu rezeki lah. Tapi kalau dari awal dulu kita dah ada guru kan, juga kita perbaiki dan kita mengadu. UUQ tu apa ya? Kalau Kamila boleh bagi tahu Umi, UUQ tu apa? Ustaz apa? So kita tak kisahlah maksudnya, tapi cuma kadang-kadang bila kita ada guru yang dekat tu kita boleh merujuk. Tapi itulah, kita sama-sama. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ni kita banyak benda yang kita nak kita perlu kadang-kadang baca Quran, kita baca Quran, tafsir dia, kadang-kadang kita pun tak faham kan.
So kita sama-sama lah bila dalam usrah ni, guru usrah ni, mungkin Umi bawakan bersama Al-Quran lah. So Quran kita tafsir dan kita baca, kita ayati, kita faham. Quran tak pernah khatam talaqi lagi. InsyaAllah boleh kalau kita azam tu, insyaAllah. InsyaAllah kalau nanti kita ada ya, tu dia Umi Ustaz Uwais Korni, hebat guru tu. Kan dia memang ilmu pengetahuan yang tinggi. Hari ni kita kena ingat balik ilmu kamilah. Yang penting amal. Kita belajar hebat mana pun, kat mana kita belajar kehebatan mana pun, tapi kalau kita tak amal, rugi dan sia-sia belaka. Kita dapat sikit ilmu walaupun kita belajar dari beberapa guru yang orang kata tak sehebat mana guru, tapi yang penting kita baca dengan betul, baca dengan tartil, baca betul hukum dia. Kalau zaman Umi Fu yang mula-mula dulu Umi belajar, belajar dengan betul je. Tak tahulah ni hukum apa, tak tahu ni hukum apa. Tapi bila sampai dengung, kita dengung. Bila sampai kita bila hukum izhar tu, bila kita tak boleh dengung tu, kita tak dengung. Lepas tu kita dah faham. Tapi bila lama kelamaan, kita baca dengan betul. Alhamdulillah bila ni kita upgrade lah. Kita jumpa guru, kita belajar lagi hukum. Jadi sekarang ni bukan apa ada Umi Fu baca satu hadis kan, tak silap Umi Fu tak ingat. Umat akhir zaman ni dia pun berlumba macam sebut kepandaian tentang mengaji ni. Sedangkan amalan tak seraba-raba. Apa macam mana Umi Fu nak kata orang ni hebat tajwid dia, semuanya hebat, tapi amalan tu belum tentu lagi. Itu kita tak nak. Jadi hari ni bila kita belajar sikit, yang penting kita belajar, kita amal. Kita banyak. Allah tu tak tengok hebat manusia, tapi Allah tengok kesungguhan manusia tu. Kita belajar memang dikendaki, dituntut kita belajar dan kita baca. Yang penting Al-Quran ni kita baca dengan betul. Kita baca dengan hukum dia, betul hukum dia, panjang pendek dia. Dekat sini panjang, dekat sini pendek. Itu kena betul. Baca tak ada tukang cek. Okey, sekarang Ella Kamila ada anak kan. Nanti okey, ada suami. Jadi kita jadikan satu grup. Ni baca sambil-sambil ada yang tukang semak. Tapi memanglah always kita baca Quran bukan ada orang yang semak, maksudnya bukan setiap hari ada orang semak, betul? Dia ada ketikanya kita baca contoh kalau kita bangun tengah malam. Siapa nak semak kita baca tengah malam? Dan kita sebab tu kita lepas kita baca, kita istighfar dengan Allah Subhanahu taala. Kita bukan ahli bahasa yang tahu yang apa orang kata, kita yang walau mahir mana pun, ustaz mana pun yang mahir pun kadang-kadang ada silap dia. Percaya tak? Jadi jangan takut buat salah sampai kita tak nak buat apa-apa. Ada orang saya tak nak baca Quran takut salah. Saya tak nak baca Quran takut salah. Tapi akhirnya dia tak baca Quran. Dan akhirnya dia tinggal Quran, dan sedangkan Quran tu Allah dah janji dah. Ni dia antara yang dapat memberi syafaat di akhirat kelak. Sebab kita tinggal Al-Quran. Macam mana tu? Tak boleh sebenarnya. Kita belajar, kalau bila kita dalam keadaan yang tengah belajar, kita buat silap, kita biasa hamba. Tapi lepas mengaji kita istighfar. Astaghfirullahalazim, dan sampai tu kita cari lagi guru. Kita belajar, dan Quran ni yang penting kita baca selalu. Bila kita baca selalu, insya-Allah dah masuk 2 season dah dengan YouTube, baru nampak part mana selalu buat mistake. Alhamdulillah bila kita dah nampak kesalahan kita. Yang penting kemahiran. Kalau kita baca sesekali, kita baca walaupun kita belajar mana, tapi kalau kita baca sesekali kita tak dapat kemahiran tu. Bila kita dah belajar, kita ada guru, kita baca dah, insya-Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu taala, baca dengan ikhlas hati kita. Yang penting hati kita nak ikhlas membaca ni. Kita baca Al-Quran tu kerana apa? Kita belajar Al-Quran tu kenapa? Kenapa kita nak belajar Al-Quran? Kenapa kita nak baca Al-Quran?
kita dengan keikhlasan hati kita, insya-Allah. So alhamdulillah, Ilma Kamilah. Boleh tu terus baca, dan bila kita baca sendiri, dan bila kita dapat semak oleh guru kan, alhamdulillah, lama-lama kelamaan kita akan dapat kemahiran. Dan yang penting Umi Fu kata, bila kita dah tahu, kita ajar. Jangan kita nak mengajar tunggu kita jadi alim, tak boleh. Asalnya kita mengajar anak-anak kita. So mula dengan anak-anak kita, ajar Iqra, ajar Iqra yang rendah-rendah tu kita ajar. So lama-lama bila kita ajar, Allah akan tambah lagi ilmu kita. Bila kita ajar orang, Allah akan tambah ilmu kita lagi, insya-Allah. Itu salah satu tips macam mana kita nak dapat lagi mahir. Kemahiran ni, so yang penting ilmu ni kita kena share. Bila kita share, so kita akan lebih mahir. Bila kita belajar pun kita belajar pun kita akan rasa kita akan lebih faham, insya-Allah. So ada tak lagi sahabat-sahabat dekat yang kita punya grup usrah ni? So bukan Umi Fu tubuhkan usrah ni, mungkin ada satu ketika kita boleh kita sama-sama baca Al-Quran ke, kita sama-sama baca sejarah ke, apa-apalah kita yang mendekatkan kita kepada agama kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada kelas hari ni dengan Ustaz kuis kita. Yang lain ada tak dalam grup usrah ni? InsyaAllah. Ya, pasti. Tak, mak dekat grup ni. Find peace. Tak ada apa? Kenapa? Tak, mana ada nak? Sekejap. Dah, bila buat? Dah saja. Potong-potong aja. Potong. Tu lagi Umi tolong basuh. Ambil papan, potong. So, baru pukul 6 awal lagi. So, Ella Kamilah, lagi siapa lagi? Ada Ella Kamilah je ke seorang dalam ni? Siapa lagi yang boleh bersuara? Allahu Akbar. Macam mana pula dah ni? Oh, sabar Mifu memang tengah mendidih tu. Kacau juga, tapi tadi dia sambal tu kan dia punya ni banyak, dia punya ni. So, tengok ni sambal Mifu. Sambal kering. Insya-Allah. Dah kecilkan api. So buat apa lah petang-petang ni, Ella Kamilah? Anak ada berapa orang, Ella? Ella ada anak berapa orang ada? Ke tak ada anak lagi? Ella Kamilah ada anak tak? Keluarga Ella tinggal kat mana? Lupa dah Umi. Kadang-kadang bila jumpa ramai orang, kadang kita lupa. Sembang-sembang kat sini, ini lupa pula. Maklumlah dah orang kata umur, faktor usia insya-Allah. Ya. Dia kan Umi dah masuk dah, keluarkan itu tadi. Si hantu dah ada yang boleh buat. Kita arah-arahkan sikit. Banyaknya buat untuk nasi lemak ke tak? Umi buat sambal yang kering-kering tu. Umi buat sambal kering tu, buat sambal apa tu nanti tahu ikan bilis kan? So Umi
bukan kasut lemak nanti alhamdulillah kan. Macam Umi Fu pun tak belajar banyak sangat lah. Dia cuma alhamdulillah dapat belajar dengan guru-guru di masa dulu Umi Fu dekat Ipoh, so belajar dekat Bantal Lemis sana. Masya-Allah. Alhamdulillah ada 2 orang sepasang. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan jadi anak yang salehah. Alu gajah. Oh, masya-Allah, ada Kamila alu gajah. Semalam kawan Umi ada seorang tu. Dekat Alu Gajah lah rasanya. Dia duduk dekat Alu Gajah. Kakak Umi Fu dekat Bukit Beruang. Dekat Bukit Beruang Melaka. Dekat apa tu? Universiti Multimedia tu. Tapi rasanya dari Bukit Beruang ke Alu Gajah tu jauh juga kan? Jauh juga. Kamila. Sebab banyak lagi kawan-kawan, tengok kawan-kawan yang usrah, kawan-kawan grup tu banyak orang Kelantan kan? Macam Kelantan. Mauda orang mana? Mauda. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita anak ni adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anak adalah satu anugerah Allah SWT, kita jagalah dengan sebaik mungkin. Ikut didik dia, ikut cara Nabi. Masa kecil-kecil lagi, so bermanja-manjalah, bermain-main dah dengan mereka. Orang kata layanlah sebaik mungkin. Maksudnya layan je. Kanak-kanak ni kan. So dengan kerenah mereka semua belailah dengan kasih sayang semua. Cuma bila sampai dah peringkat umur 7 tahun, so jangan terlalu nak manja-manjakan mereka lah. So kita didik mereka dengan didikan yang disuruh, maksudnya didik mereka bersolat, didik akhlak. Oh, ya betul. Umi lupa mau Terengganu. Terengganu. Aduh, satu lagi Umi Fu dalam grup ni juga lah Umi berjemput ada nama Rahan pun Terengganu juga. Ramai orang Terengganu. Rasa Ella Kamila pernah pergi Terengganu tak? Pernah ke Terengganu? Rasanya macam Umi Fu pun rasa macam dah teringin sangat nak pergi Terengganu. Hari tu lalu pergi Kelantan, Terengganu tapi tak singgah. Rasa teringin nak ke Terengganu, insya-Allah. Nak pergi sebab pantai dekat sana cantik kan? Pantai dekat Terengganu. Nanti mudah-mudahan negara kita dunia akan yang dilanda dengan COVID-19 ni akan berakhir. Nak pergi jalan baru seronok sikit kan? Seronok. Umi Fu suka jalan. Dapat sekali buat kerja, dah penat-penat kerja pergi jalan. Bila Kamila buat apa dekat rumah? So jadi suri rumah tangga sepenuh masa ke? Atau ada aktiviti lain? Apa yang ni boleh share sikit ke? Kita sana-sana kita berkenalan. Ada apa mengajar ke? Bekerja ke? Ilah Kamila buat apa kat rumah? Jadi serumah tangga sepenuh masa ataupun ada berniaga apa-apa ke? Niaga minyak wangi ke? Siapa yang berniaga minyak wangi? Kita tengok dalam Facebook tu. Ada boleh share sikit? Umi pun suka suka selawat ni, selawat terpijiyah ni. Sebab selawat terpijiyah ni dia memang niaga burger. Tengah sibuk lah ni kan. Burger tak ada sedia apa-apa, dia sedia bahan je kan. Dia cuma potong-potong sayur je. Berniaga burger malam lah ya. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki Ella Kamila, keluarga, Allah perluaskan rezeki, dapat rezeki yang berkat. Dalam rezeki tu ada duit sama-sama, maksudnya untuk bersedekah jariah. Sebab satu sedekah jariah ni sangat besar ganjaran dia.
syukurlah umur muda-muda. So gigih menuntut ilmu, gigih bekerja, berusaha ya, sebab kita memang perlu dalam hidup ni, perlu buat kerja pun. Kalau dulu pun Umi niaga nasi lemak dah, berniaga pasar malam lah, berniaga apalah, macam-macam Umi Fu buat sampailah usia sekarang ni. Semakin kuranglah aktiviti tu, dan Umi Fu pilih untuk berdakwah, insya-Allah. Izin Allah. Tak sibuk sangat, dah open pun. Alhamdulillah. So depan rumah ke Ella Kamila? Jadi kalau kita orang berniaga ni kan, kalau berniaga, apa yang Nabi pesan di tempat perniagaan tu, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, zikirlah, insya-Allah. Itu satu-satulah, tak payah nak insya-Allah nanti ramai orang kata tak menang-menang nak buat apa, nak buat burger ni insya-Allah. Rezeki kita dapat rezeki yang berkat. Baca Al-Quran, insya-Allah. Kalau dah hafal ayat-ayat apa yang penting-penting tu, baca, insya-Allah. So Mifo nak kongsi sikit tentang selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah ni adalah satu selawat yang memuji kebesaran Nabi, hebatnya memuji memuji Nabi. So selawat tafrijiyah ni diajar salah seorang daripada guru Mifo, dan masa ni juga Mifo dapat juga daripada Tuan Syekh Zainul Asri. So masa Umi pertemuan, alhamdulillah Allah pertemukan kami pada bulan 5 tahun lepas. Alhamdulillah. Depan rumah je, insya-Allah. Pada tahun lepas Umi cerita sikit mana Tuan Umi Fu dapat berjumpa dengan Tuan Syekh Zainul Asri. So dapat dalam program lawatan di mana Umi Fu dulu memimpin sebuah pondok, namanya Pondok Mahabbatul Ummah. So kami dalam tu kami buat lawatan bersama adik-adik kumpulan, di mana Umifu bersama-sama dengan AJK Mahabbatul Ummah lah. Kami melawat dan alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan dapat izin pertemukan kami dengan Ustaz Zainul Asri, Tuan Syekh Zainul Asri. So masa pertemuan tu Mifo tak lepaskan peluang, alhamdulillah. So yang Mifo dah baca tamani dengan selawat tafrijiyah tu, so ada Mifo ambil lah ijazah dengan beliau. So dan ceritanya begini. Jadi selawat tafrijiyah ni dia banyak fadilat dia. Kalau kita baca, kita ambil keberkatan selawat ni. So apa fadilat dia? Allah akan cepat makbulkan permintaan kita. Kita bila kita dalam kesusahan, kalau dalam kesusahan apa pun, bacalah selawat tafrijiyah ni. So insya-Allah kalau kita solat hajat, lepas solat hajat bacalah 11 kali selawat tafrijiyah ni. Tapi kalau dalam kesusahan apa-apa yang kita sangat berhajat kita mohon pada Allah SWT, maksudnya kita baca selawat ni 41 kali, insya-Allah cepat makbul. Kata contoh Ella Kamila, anak nak ambil periksa ke, baca selawat ni. Selawat ni so di mana guru pertama Umifu, antara guru Umifu yang pertamalah Ustaz Haji Khazai. Aziz Khazai ni dia kami tinggal di Pantarmeh, tempat di mana tempat Umifu tinggal. Dia ni merupakan seorang guru yang sangat mahir dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dia macam Arab, orang kata Arab cair lah, sebab tinggal lama di negeri Arab. So memang seorang alim ulama lah di Pantarmeh sana. Dia arwah dah. Mudah-mudahan Allah cuturi rahmat ke atas roh beliau. Di mana satu peristiwa terjadi kepada guru Umifu ni. Beliau masa tu belajar dekat Patani Thailand. Beliau balik dari Patani ni, balik belajar. So di mana beliau ditahan oleh tentera Thailand. Jadi pengawal-pengawal tu jaga dan tak boleh lepas. Bila tak boleh lepas, so apa yang nak buat? Masa tu bukan ada telefon, nak telefon mak ke ayah ke, kan? So tak ada.
Jadi apa yang buat guru Mifu buat ni, dia baca dia teringat dengan selawat yang dia pelajari ini tu, dia bacalah selawat tafjiah tu banyak kali. Dia baca selawat tu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunali bihil ghaib wa sunul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nawasim adadi kulli makhluk. Dibaca banyak-banyak. Bila dibaca banyak-banyak, ulang baca dengan minta pohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Taala, berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka guru Mifu ni didatangi oleh tak tahu orang dari mana. Ada 2 orang kalau tak silap Mifu datang bawa 2 karung ke berapa karung 2 guni duit ni, bawa bagi dekat tentera yang tahan guru Mifu tu daripada masuk ke Malaysia. Cuba bayangkan keadaan masa tu kan, yang sangat tahu tak lah masa tu tentera Thailand tu kalau ditahan dia buat apa, kan takut penjarakan apa semua. So dia baca dengan pertolongan Allah Subhanahu Taala, Allah datangi orang, tak tahulah mungkin malaikat kot yang bawa 2 karung duit, dan akhirnya terlepaslah guru Mifu daripada tahanan tentera Thailand tu. Alhamdulillah, satu benda yang sangat magical, magic dia berlaku. So itulah, jadi Umi pun ambil tu sebagai pengajaran, dan Umi yakin insya-Allah bila Umi dalam kesusahan, dalam apa-apalah yang rasa sangat susah, sangat sukar, hari ni kalau kita ada masalah, kita mengadu dengan manusia, belum tentu manusia boleh selesaikan lagi. Tapi tempat kita yang terbaik adalah tempat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengadu segala hal-hal kita, kan. Kita mengadu supaya kita terselamat, apa-apalah kita minta ni benda, insya-Allah. Jadi so kita kita bacalah macam ni. Kan selalu ada selawat terajihan yang ada. So kalau dalam grup ni, kalau kata contoh, kalau baca takut salah, so nak dengar, nak suruh Umi for dengar, boleh, tak ada masalah. So buat voice note ke, kan kita ada WhatsApp kan, boleh juga. So Allahumma salli salatan tu. Jadi kan kalau Umi Fu sekarang jadikan ini selawat ni sebagai satu nyanyian dalam keluarga. Kami kalau dalam dalam apa yang nak cakap, tiap-tiap malam kita ada baca hadis. Kita baca hadis, kumpul ramai-ramai. Inilah tempatnya, tempat depan Umi Fu ni. So kita baca berkumpul anak-anak. So kita baca dengan selawat tu dulu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nillazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarijul bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, sebab kita Umi pun dah latih. Alhamdulillah, anak-anak semua, kami semua dah hafal dah. Jadi kalau dalam kereta tu tak mau sembang perkara-perkara yang lara, maksudnya tak nak kan. Kadang-kadang tahulah dah ramai-ramai dalam kereta tu, kadang nak gaduh ke apa ke kan. Seselawat Allahumma tu kan, bila dengar Allahumma tu semua dah sebut tu kan, semua. So jadikan amalan insya-Allah. Memang seronok tak hari ni kan, macam kami lah kan muda macam tu lah Umi dulu.
kan muda ada impian nak satu keluarga yang ingat Allah, nak anak-anak ingat Allah, bukan kita saja. So kita nak macam tu. So Umi Fu buat dari muda lah, amalkan, dan maksudnya berimpian dari muda, tanam insya-Allah. So bila kita lakukan, kita didik anak cara ikut Nabi, kita didik anak dengan jangan putus asa, jangan rasa kecewa, didik mereka dengan akhlak yang baik. Jangan sekali-kali keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik kepada anak-anak kita. Kan? Orang Melaka kadang-kadang kasau juga kan, ya Kamilah. Maaf kan, betul. Tapi jangan ikut-ikutkan budaya tu. Maksudnya cakap yang baik-baik. Kita boleh berubah kan, mulut kita suruh cakap yang baik-baik. So bila kita bila kita katakan perkataan yang baik-baik ni, dia doa. Perkataan itu adalah satu doa lah. Jadi bila kita doa yang baik-baik, dia akan jadi yang baik insya-Allah. So anak-anak latihkan orang kata bahasa yang baik. Memang umfu kalau dulu memang kalau muda tu memang garang jugalah. So kalau memang tak boleh bawa perkataan-perkataan, kadang-kadang pergi sekolah kan dapat perkataan-perkataan apalah. Jadi mereka awaslah kalau sampai kat rumah nak bawa balik perkataan-perkataan yang tak ada. Jadi insya-Allah bila kita dah buat tu, lama-lama kelamaan dia akan jadi kebiasaan. Okeylah, sembang Umi Fu hari ni. So nak tengok sambal lah. Apalah terjadi dengan sambal tu. So pukul 6.30 dah insya-Allah. Sekejap lagi siap lah tu. Okey. Kita sembang lagi, mudah-mudahan sikit berniaga ni dimurahkan rezeki insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.